Okey, kali ini kita akan membincangkan asas ataupun overview kepada pertengahan permainan ataupun dikenali sebagai middle game. Okey. Jadi middle game dalam chess ni sebenarnya apabila kalau awak masih ingat lagi masa kita buat opening dulu, okey. Masa kita tengok video opening, kita ada develop kita punya piece, kita ada bawa, kita punya pawn, kita fokuskan pada center dan kita castling, and then kita perhatikan bahawa kita ada dua connected rook dekat sini Maknanya selepas kita dah develop piece tu, kita dapati bahawa kita ada dua connected rook yang boleh digerakkan, ataupun dimajukan ke medan peperangan lah. Saya panggil medan peperangan lah. Bermakna pada masa tu kita dah kira start middle game lah. Biasanya dalam 8 hingga 10 step tu dikira middle game lah. Dan kalau kita tengok, kalau kita perhatikan, bila rook dah boleh bergerak bebas dalam konteks contoh yang saya tunjuk sekarang ni, bermakna ini memang dah start dengan middle game lah. Dan ini juga telah orang kata apa, mungkin pada awal permainan kita dah exchange piece dan sebagainya lah. Okey, middle game ni sebenarnya yang sangat susah sebenarnya kalau kita nak explain. Middle game ni memang sangat mencabar. Kita mungkin boleh menghafal banyak opening, tetapi bila masuk middle game tak semudah itu. Kita takkan boleh menghafal semua game, tetapi kita kena faham dalam middle game tu sebenarnya apa yang kita nak buat. Jadi saya tak akan habiskan dengan video ini, tetapi saya akan buat part by part lah, part by part. Dan saya akan sambung sehinggalah kita cover semua middle game. Awak kena banyak fikir dalam middle game, banyak fikir dalam middle game. Jadi apa yang saya nak cerita ni mungkin tidak mengikut turutan, tetapi mungkin ia ada manfaatnya. So pertama sekali, bila kita nak buat ataupun kita dah masuk middle game, kita kena tanya diri kita balik lah, masa opening tu kita buat apa sebenarnya? Kita follow tak petua-petua opening tu? Di mana kita keluarkan semua piece kita ke medan perang, kita develop piece. Kita follow tak yang apa tu masa opening tu, bila saya katakan kena bawa semua buah-buah catur, digalakkan sentiasa fokus pada center. Dan satu lagi, anda castling tak anda punya king. Jadi bila kita keluarkan persoalan ini, sebenarnya nak bagi tahu bahawa untuk mendapatkan a good ataupun good position pada middle game, opening kena cantik. Opening kena cantik maksudnya opening pun awak tak buat blunder lah. Blunder ni maksudnya tak buat kesilapan. Contohnya bagi makan free, bagi piece free dan sebagainya lah. Alright. Good openings make good middle games. Itu saja. Itu dia punya petua lah. Jadi kena belajar dulu opening, kena faham dulu basic opening. Tapi tak apalah. Memang kalau kita nak cover, tengok satu video ni, memang awak takkan boleh. Kalau awak beginner, amat susah sebenarnya. Tapi ada petuanya. Pertama sekali, think about your move. Fikirlah. Kalau awak dah bermula main catur, bermakna awak telah bersedia untuk berfikir. Awak telah bersedia untuk berfikir. Jadi awak kena main dengan perlahan-lahan sambil penuh perhatian.
Play slowly and carefully. Itu maksudnya bila awak main catur. Okay. Dan of course lah, kalau kita nak record game, mesti kita record game. Okay, sekarang ni petua yang paling saya rasa yang saya perlu kongsikan adalah, pertama sekali, look at your opponent's last move. Okay, move yang terakhir lawan tu sebenarnya itu adalah bermulanya awak kena fikir awak punya game. Okay, kadang-kadang kita ni terlalu memikirkan move kita. Contoh, contoh dalam keadaan posisi ini, saya dah susun siap-siap posisi ini. Kalau kita tengok dari segi materials, kalau kita nak tengok balance material dekat middle game tu, mudah sajalah. Awak tengok sajalah, kalau putih ada queen, putih ada 2 rook, hitam ada 2 rook, dan kuda dengan bishop, maknanya kuda dengan bishop kita consider sebagai 3 markah, ni pun 3 markah. Dan ingat dalam posisi yang ni sebenarnya putih ada extra 1 pawn. Extra 1 pawn. Jadi maknanya putih adalah slightly advantage lah. Tetapi dalam keadaan yang ni sekarang ni, hitam bila-bila masa boleh makan pawn ni, sebab rook makan pawn. Jika queen makan rook, maka rook satu lagi akan makan queen. So itu akan menguntungkan hitam. Saya tak masuk lagi topik. Contohnya, this double rook adalah strong. Ini ada satu topik lagi lah yang saya nak cerita, yang double rook ni adalah strong. Lepas tu masa middle game juga awak kena tengok open file. Contohnya this is the open file. This file, rook ni cover. Rook ni sebenarnya tempat yang paling sesuai adalah ketika dia berada dekat open file. Sebab tu rook ni jangan simpan terlalu lama dekat sini. Jangan simpan terlalu lama dekat sini. Bawalah ke tengah. Carilah file macam ni ke, file yang D ke dan sebagainya. Tapi tak apalah, yang tu kita masuk sikit-sikit lah. Ni saya nak cerita overall masa middle game. Jadi yang pertama sekali, petua dia adalah, bagi saya, awak kena pastikan apakah move yang terakhir lawan buat. Ingat jangan fikir move awak saja. Kadang-kadang kita ni sibuk sangat. Contohnya yang ni, hitam ni kalau awak main hitam, sure awak nampak pawn ni boleh makan kan. Ada 2 ni. So hitam dalam target dia, dalam kepala dia nak makan pawn ni saja, sebab pawn ni adalah percuma. Katalah sekarang ni putih buat move. Putih gerak A3. So now reflect balik apa yang saya kata tadi. Reflect balik. Pawn move A3, sebenarnya pawn move A3 ni sedang mengancam awak punya kuda. Sebab tu saya kata move yang terakhir tu awak kena betul-betul faham. Awak kena pastikan itu adalah soalan exam awak lah, senang cerita. A3 dia menghalang kuda. 1. Pada masa sama tadi, dalam kepala awak dah fikir bahawa rook akan makan pawn. Sebab awak nampak rook dengan pawn ni dia boleh makan, dan bila queen makan pun rook masih lagi boleh makan. Itu dalam kepala awak yang sebelum lawan kita move A3. Jadi sebab tu jangan main cepat. Bila dah move sini, terus fikir. Awak tanyalah betul-betul. Awak tanyalah betul-betul. Adakah kalau saya makan pawn ini dan membiarkan putih makan kuda, adakah menguntungkan saya? Jadi balik semula kepada menilai buah catur tadi. Of course, pawn makan kuda semestinya adalah merugikan jika awak makan pawn dekat situ. Dan ini biasanya selalu yang berlaku lah, sebab awak dah terlalu fikir dalam kepala
Biasanya kalau budak-budak yang baru belajar, dia akan makan sebab dia tahu menguntungkan, dan tiba-tiba dia akan menyesal apabila putih memakan kuda. Dan bila kita tengok balik dekat sini, seolah-olah macam satu piece telah rugilah bagi pemain hitam. Okay? Walaupun dia boleh makan balik dekat sini contohnya, tetapi dia hanya menukarkan satu piece dengan 2 pound. So satu piece 3 markah, 2 pound 2 markah. So dari segi matematiknya sebenarnya memang amat merugikan. Jadi itulah petua yang pertama. Bila orang move tu yang terakhir, awak fikir dulu apa yang menguntungkan. Sekarang ni nak fikir menguntungkan tu, fikir secara matematik lah dulu. Secara matematik dulu, menilai buah dulu. Lepas tu sentiasalah tanya masa middle game ni, adakah dia nak buat checkmate saya? Contohnya, adakah gerakan dia tadi menyebabkan saya boleh buat saya kena checkmate? Checkmate of course lah, kena hati-hati sebab orang memang orang kata apa, fokus kepada untuk menyerang kita punya king. Tanya balik, adakah aku akan hilang piece? Adakah aku akan hilang queen? Adakah aku akan hilang kuda? Adakah aku akan hilang pawn? Sentiasa tanya macam tu bila kamu. Macam soalan tadi ni senang lah soalan ni. Andai kata awak faham bahawa pertanyaan ini, jadi tanya diri awak sekarang ni. Tanya. Ini nak cerita mukadimah baru ni. Tanya diri awak. Boleh ke ni? Apa yang pawn ni nak makan kuda? Habis? Takkan aku nak biar saja kuda ni? Contohnya macam tu lah. Tanya tu masa awak berfikir lah, dalam kepala otak lah, kan? Tak boleh sentuh-sentuh pula, jangan. Itu dah masuk touch move. Okay? Lepas tu, what else could they be trying to do to me? Apa lagi dia nak buat dengan aku? Apa yang nak buat? Contohnya, yang ni memang dia nak makan. Tengok lagi dalam game. Dia nak buat checkmate ke tak? Dia nak makan buah aku ke tak? Itu maksudnya awak kena faham lah. Dan pastikan kena tahulah calculation macam ni, kan? Calculation macam ni maksudnya kalau rook makan pawn, awak calculate queen makan rook dan rook makan queen, dan yang tu okey lah. Itu calculation. Calculation pun nanti saya akan tunjuk lah kenapa kita perlu calculation. Tapi saya nak cerita dulu dalam middle game ni. Bagi saya petua yang pertama adalah, saya rasa lah awak kena tengok lah move lawan yang terakhir. Itu saja dulu. Dan sentiasa berfikir. Okay? Kalau tak nak fikir, tak sesuai lah bermain catur. Sebab catur ni memang banyak benda yang kita kena fikir lah. Jadi itu adalah kita melihat apakah best move, apakah good move, adakah kita diancam dan sebagainya. Of course, memang awak kena fikir macam mana nak menyerang lawan, macam mana nak buat checkmate king. Dan kalau awak tengok dalam posisi ni pun sebenarnya awak tengok cuba tengok balik, renung balik. Saya pernah kata dalam masa opening dulu, jangan terlalu buka pawn depan king. Tengok dia tak buka pun pawn dekat king sebab ini adalah kubu dia. Ini adalah kubu dia. Itu nanti awak akan jumpa sikit bila awak dah main dalam tournament. Benda ni juga kena sentiasa practice dengan tournament. Okay? So itu satu. Okay, dalam posisi yang ni contohlah, ini saya nak tunjuk bahawa awak kena fikir apa yang awak perlu buat. Tadi kita fikir bila lawan move yang terakhir tu, apa lawan nak buat? Kan? Sekarang ni awak fikir apa yang awak nak buat pula. Katalah sekarang ni awak bermain putih. Contohnya dalam posisi yang ni lah, awak bermain putih. Apa yang awak nak buat? Contohnya, katalah dalam posisi yang ni, apa yang awak nak buat? Jadi mungkin kalau dah biasa main, saya nampak ni rook boleh makan bishop ni. Rook boleh makan bishop. Saya nampak. Tapi as a beginner, mungkin tak berapa nampak lagi rook boleh makan bishop. Mungkin as a beginner, mungkin you kejar bishop. Ada ketikanya you kejar bishop sebab you nak makan bishop.
Tapi kadang-kadang you lupa bahawa you memang dah boleh makan bishop lah. Maksud saya, fikirlah apa yang awak nak buat lah. Okay. So apa yang awak nak boleh buat adalah awak fikirlah, look, adakah kita boleh buat checkmate lawan. Okay. Itu satu. Move kita tu boleh buat checkmate ke tak? Memang checkmate ni memang kena tahulah. Kalau boleh buat checkmate, dan checkmate. Kalau tak boleh buat checkmate, apa dia? Boleh tak move kita tu makan piece? Ataupun move kita tu boleh makan piece ke, boleh makan pawn ke, tanpa membahayakan king kita. Contohlah, dalam kes ini sebenarnya rook boleh makan bishop, tapi fikir dululah, sama ada dia membahayakan king kita ataupun tak. Kalau tak bahaya, memang rook ni boleh makan bishop. Ataupun ada tak tricky move yang tricky lagi lah yang awak boleh buat. Okay. So itu adalah contoh yang kedua lah, iaitu sama ada kita fikir attack king, kita fikir checkmate, ataupun tengok sama ada kita boleh makan piece ke, kita boleh makan pawn ke. Okay. Jadi awak kena fikir benda ni, awak kena fikir, dan pastikan juga bila awak makan tu kena fikir that king dalam keadaan selamat. Okay, nak menang catur ni, first of course kita kena tawan king, kita kena buat checkmate. Kalau tak dapat buat checkmate, apa yang awak perlu buat adalah kita melemahkan lagi lawan kita. Melemahkan lagi lawan kita adalah apabila kita cuba nak menjadikan posisi kita lebih advantage. Maksudnya kalau macam ni, bermakna putih adalah advantage sebab dia masih ada lagi satu minor piece kuda, sedangkan hitam sudah kehilangan bishopnya. Jadi kalau kita tengok kat sini, alright, ada dua rook dan satu extra kuda. Dari segi point pun memang kita dah lebih mata lah. Dan ada petua lagi yang menyatakan bahawa apabila you ada lebih ni, you boleh exchange dua rook ni dan dia akan tinggal kuda. Tapi tak apa yang tu itu ada petua lain. Cuma petua yang pertama tadi, tengok move yang terakhir. Dia bukan petua sebenarnya, dia just macam peringatan pada you. Awak main chess tu untuk apa? Cuba awak tanya pada lubuk hati awak tu sebenarnya. Awak main chess kan? Bila move terakhir lawan tu, orang tu nak buat apa? Adakah dia nak buat checkmate kita? Adakah menyebabkan piece kita mati? Adakah menyebabkan pawn kita mati? Ataupun adakah ancaman-ancaman lain sebenarnya? Kena fikir macam tu lah. Ini macam peperangan lah, macam peperangan. Okay? Dan last kali saya nak cerita pada you adalah, if you can't do any of this, find a move that does something useful. Okay? Katalah apabila awak main tetapi tak ada checkmate, okay, tengok-tengok tak ada piece boleh makan, tapi cubalah buat move yang orang kata yang useful lah. Yang useful tu yang bila kita dah tahu dia punya teori dia. Okay, contoh dalam posisi yang ni contoh dalam posisi yang ni, tengok balik material. So 5 pawn, cuma putih ada kelemahan sikit lah sebab kita ada double pawn. Yang tu pun saya tak masuk lagi. Tak boleh cover semua. Dalam middle game tak boleh cover semua. Tapi yang first kali tadi, tengok move lawan. Yang kedua tadi, tengok pula apa yang awak boleh buat. Boleh buat checkmate ke, boleh makan piece ke, boleh makan pawn ke, supaya kita tekankan kita memberi tekanan kepada lawan. Tapi dalam posisi yang ni, okay, nak kata apa move yang terbaik lah, apa move yang terbaik. Katalah putih nak jalan kan, so tak tahu dah move apa yang orang kata apa mungkin paling baik ke dan sebagainya. Okay, kita boleh fikir bahawa mungkin kita boleh gerak rook ke sini contohnya, tapi untuk apa sebenarnya? Jadi kita fikirlah, mana kita mungkin boleh exchange, kita nak dapat 7 rank dan sebagainya. Ini adalah cara kita fikir dalam kepala. Kalau aku gerak sini, apa aku boleh buat? Contoh macam tu. Kena fikir dan plan. Ini satu.
Contoh yang kedua, mungkin awak fikir rook boleh bawa sini dan kita exchange, tapi macam tak ada apa-apa kan. Okay, so tak ada apa. Dan sekarang plan pula untuk buat checkmate. Adakah move rook kan? Rook biasanya kena bawa ke open file, dan satu lagi, nampak lagi ada lagi satu open file. Yang ni adakah sesuai aku bawa ke sini open file? Dan fikir pula open file ni sebenarnya sedang menjaga file laluan king. Okay, mungkin open file ni lebih baik, dan apabila kita dapatkan open file ni, the next move kita boleh bawa queen ke sini dan kita boleh buat attacking. Okay, contohnya boleh buat checkmate kat situ. Tetapi itu plan kita, tetapi itu plan kita. Kita tak semestinya akan dapat benda ni. Okay, tapi at least kita buat something. Move yang bermanfaat. Okay, tak adalah move yang orang kata tiba-tiba nak move ke sini, tak ada apa kan. Kadang-kadang cari move tu yang sambil kita move, sambil kita sebenarnya secara senyap kita nak buat attacking dekat lawan. Jadi dekat sini boleh, tak ada masalah, tapi fikirlah ke mana nak pergi sebenarnya. Kalau pergi kat sini exchange pun mungkin tak ke mana. Kalau kat sini kita exchange juga. Jadi move yang orang kata kita mainkan move yang baik. Okey, cari posisi ataupun improve position yang lebih baik lah. Contohnya ke sini lah. Maknanya ini prinsip rook jaga file dah kena cantik. Okay, dan the next move kita plan ke sini. Tapi kita tengok juga lah apa move lawan. Apa move lawan sebenarnya? Mungkin lawan dah nampak dekat sini kan, yang kita boleh datang sini. So lawan mungkin awal-awal boleh defense. Okay, tetapi inilah yang masalahnya. Apabila awak main catur, okay, apabila coach bagi tahu macam tu, selalunya kadang-kadang kita nak expect orang jawab tu kalau gerak sini, apa jadi orang gerak sini? Kalau gerak sini, apa jadi orang gerak sini? Benda tu dia akan, orang kata apa, takkan habis lah. Takkan habis. Sebenarnya bila kita main catur ni, kadang-kadang luck pun kita kena, saya percaya jugalah, luck ni mesti kena ada juga. Orang kata rezeki tu kena ada juga, sikit-sikit lah. Macam kita gerak kat sini, kita gerak kat sini, kita memang nak attack kat sana, tapi kadang-kadang luck kita, yang hitam mungkin tak perasan yang kita nak buat checkmate dekat sini. Contohnya, okay, contohlah, mungkin hitam gerak kat sini, dan kita boleh tambah dekat situ untuk buat checkmate. Tetapi dia masih lagi boleh defense. Dia boleh defense lagi. Contohnya kalau dia keluarkan kat sini, dia nak gerak kat sini kan, dia boleh defense lagi. Then the next, apa plan awak? Itu kena masuk strategi pula lah. Perlu ke makan? Contohnya, ataupun kalau tak makan, apa best move? Best move mungkinlah ke situ supaya kita block, nak buat checkmate lagi. Itu contoh. Benda-benda macam ni adalah contoh, dan awak akan jumpa dalam awak punya middle game. Banyaklah benda-benda macam ni. Okay, yang saya cerita ni, this is the idea untuk berfikir semasa middle game dahulu. Sebab nanti dalam middle game awak kena betul-betul faham strategi lain, tactical lain. Bagaimana nak buat fork, bagaimana nak buat pin, bagaimana skewer, bagaimana double check boleh memberi advantage kepada awak. Banyak sebenarnya. Okay, jadi untuk video kali ini, okay, saya akan secara kesimpulannya saya nak bagi tahu bahawa dalam middle game ini saya selalu ingatkan, pertama sekali tengoklah apa move terakhir lawan. Itu saja dulu. Okay, tak payah nak main cepat, tak payah nak lalai sangat, berkhayal sangat kan. Nak main chess ni tengok move lawan dulu.
Move lawan terakhir tu buat apa? Lepas tu fikir, adakah aku ni akan dikenakan checkmate? Adakah dia mengancam aku punya piece? Dan apa yang dia nak buat sebenarnya? Fikirlah. Okay? Supaya itulah nikmat bermain catur, berfikir. Okay? Dan if you don't have anything to do, okay, take your time to think about what you can do. Macam ni tadi lah. Kau tak ada benda nak buat, cuba cari mana best move. Orang kata kadang-kadang kita dah jumpa satu best move tu, sebenarnya mungkin ada yang lebih baik, yang better one. Jadi berfikir sedikit. Okay. Mungkin awak tak boleh relate lagi dengan cara berfikir tu, sebab mungkin tak tahu lagi dari segi apa tu, taktik-taktik semasa middle game lah. Ada pin, okay, ada double check, ada skewer, tapi tak apa. Cuma dalam video ni itu saja dulu saya punya idea of middle game. Jadi berfikir. Okay. Okay, so itu adalah sebagai mukadimah dalam kita punya middle game. Nanti saya akan masuk sedikit-sedikit untuk chess tactic. Ada fork ni banyak. Ada fork bishop, ada fork knight, fork queen. Okay. Cabang-cabang. Orang kata serampang dua mata. Ada double bishop. Apa kelebihan double bishop? Okay. Apa kelebihan knight apabila position terlalu close? Apakah bagaimana kita main rook? Ada yang kita kata rook lebih sesuai pada 7 rank. Kenapa? Itu contoh yang kita kena sentiasa updatekan ilmu middle game kita. Okay? So untuk kali ini saya stop dulu dekat ni. Cuba ambil sedikit pengajaran apa yang ada dalam video tadi. Bermakna kalau awak nak main catur tu, memang awak kena fikir lawan awak nak buat apa dan awak nak buat apa. Okay? Kita macam nak berlawan kan. Orang nak makan itu, aku pun boleh makan juga. Tapi adakah itu best move ke ataupun tidak? Okay? So cukup dulu untuk video overview pada middle game. Nanti saya akan masuk kepada strategi dan juga tactics. Sekian, terima kasih.